Guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Selamat malam semua. Sekarang ini saya berada di kawasan pergunungan Kundasang Gunung Kinabalu. Jadi sahabat semua, dalam masa yang sama, dalam masa bercuti ini juga saya ingin memberikan sedikit update ya, kenyataan daripada Dr. Mujahid ya, yang mengatakan bahwa PAS buta huruf bila dakwah kerajaan Madani restui penyakit krisis nilai. Jadi itu antara kenyataan daripada Dr. Mujahid. Kenapa sahabat semua? Mujahid membuat kenyataan dan mengatakan bahawa PAS ini buta huruf ya bila dakwah kerajaan Madani restui penyakit krisis. Jadi PAS ya disifatkan sebagai buta huruf apabila mendakwa kerajaan Madani hari ini merestui penyakit krisis nilai. Timbalan Presiden Parti Amanah Mujahid Yusof berkata, ini kerana parti pembangkang itu cuba menafikan usaha dan dasar kerajaan Madani yang digerakkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan antara yang ditekankan oleh gagasan Madani adalah ihsan ya. Ihsan yang tertakluk kepada tempat ketiga setelah iman dan juga Islam. Katanya Islam begitu subur di Malaysia sehingga akan orang luar melihat Malaysia sebagai negara model Islam di mana berbagai kaum hidup dalam rukun dan damai manakala pentadbiran Islam dan dari sudut halal dan pengurusan haji serta pengurusan masjid dan sekolah-sekolah Islam dan tafiz dianggap yang terbaik di dalam dunia. Jadi nilai apa yang dia maksudkan kita tak tahu. Di mana yang dikatakan nilai pluralisme ya, liberalisme yang menggugat wahal Islam adalah agama rasmi negara dan seluruh raja-raja Melayu menjadi payung kepada pentadbiran Islam, katanya kepada Malaysia kini. Jadi mengulas larangan 3R yang berkisar tentang isu agama, bangsa dan institusi diraja, Mujahid berkata peraturan itu jelas meliputi semua pihak. Dan yang memainkan isu ini 3R adalah PAS dan Perikatan Nasional. Sebab orang lain memahami bahaya isu ini. PAS tergoda dengan isu ini sebab PAS dapat mengelirukan orang ramai untuk mendapatkan sokongan politik. Kata lagi, saya tak heran kalau PAS buta huruf. Kerana kalau ada keinginan boleh belajar, tapi saya khawatir PAS buta hati. Tak nampak kebaikan dan berlumba ke arah kebaikan dengan menfitnah dan membentuk persepsi palsu untuk capai maksud politik sempit, tegasnya lagi. Mujahid berkata demikian mengulas kenyataan perwakilan PAS Selangor Sabirin Marsano ketika membahaskan ucapan dasar Presiden sempena Muktamar PAS yang ke-70 di Kerbau Temerloh Pahang semalam. Ya, Sabirin mendakwa kerajaan Madani hari ini merestui penyakit krisis nilai yang sedang disaksikan berlaku di dalam negara ini. Dia antara lain menyenaraikan masalah-masalah termasuk ancaman ideologi-ideologi songseng yang didakwa sedang menjadi barah kepada rakyat dan juga negara. Hari ini kita menyaksikan ada orang Islam yang menjadi ahli penyokong dan pendukung parti yang memperjuangkan liberalisme, katanya sekularisme dan kesamarataan yang jelas bertentangan dengan perlembagaan. Pada hari ini kita melihat ada orang Melayu Islam sedang menyiarkan perancangan untuk menamatkan sistem beraja negara ini dan mendukung usaha menjadikan negara ini sebagai sebuah republik. Hari ini kita menyaksikan pelaksanaan undang-undang haram 3R bangsa, agama dan istilah dikuatkuasakan kepada Melayu Islam kerana berbicara tentang Melayu dan agama ya, katanya. Sabirin dalam perbahasan membawa tajuk puncak krisis nilai turut mendakwa pelbagai perkara lain yang tidak beretika dan asing songsang tidak pernah terfikir disaksikan berlaku pada hari ini. Jadi sementara itu ahli Dewan Negara Muhammad Hasbi Muda daripada Parti Amanah mendakwa pimpinan PAS itu merupakan ini merupakan satu tuduhan rambang yang tidak berasas. Peruntukan untuk hal ehwal agama Islam tertinggi di zaman kerajaan Madani yaitu sebanyak 1.9 bilion ringgit pada tahun ini, dan ini membuktikan bahawa katanya kerajaan Madani fokus memperkasa Islam sekaligus melawan sebarang fahaman atau usaha yang membawa kepada krisis nilai. Justru katanya lagi dakwaan PAS hanya satu tuduhan rambang yang tidak berasas, kata yang juga Ketua Pemuda Amanah. Jadi Timbalan Angkatan Muda Keadilan AMK Muhammad Kamil Abdul Munim ya
Yang dihubungi Malaysia kini pula menyelar tindakan perwakilan PAS Selangor itu. Muhammad Kamil yang juga setiausaha politik ya kepada Perdana Menteri berkata, persidangan yang sepatutnya menjadi medan untuk membahas idea parti pembangkang telah gagal dimanfaatkan sebaliknya oleh sebahagian besar pembahas. Dan ia kini medan untuk menyemai benih kebencian, fitnah dan juga adu domba katanya. Beliau perwakilan PAS itu perlu jelas kenyataan samar-samar begini berbahaya. Jadi menuduh parti lain sebagai sesat dan tidak berkebenaran adalah taktik lapuk dan tidak bertanggungjawab. Bagaimana parti-parti lain boleh wujud dan beroperasi sekiranya bertentangan dan bercanggah dengan perlembagaan soalnya. Jadi mengulas lanjut, Muhammad Kamil turut mempersoalkan pihak manakah yang didakwa cuba menggerakkan usaha untuk menamatkan sistem beraja. Jika ada, sila laporkan kepada pihak berkuasa. Jika tiada, jangan mengatakan benda yang tiada. Jangan lupa yang punya rekod berderhaka itu adalah di sebelah sana. Antaranya Muhyiddin Yassin, Sanusi dan juga beberapa pimpinan daripada PAS dan juga Bersatu. Katanya lagi, mungkin teguran berkenaan krisis nilai ini merujuk kepada sebagian pimpinan PAS yang lewat ini kerap menghambur nista termasuk presidennya katanya lagi. Jelas Muhammad Kamil kerajaan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, kestabilan konsisten ya, pentadbiran di bawah Perdana Menteri konsisten dalam mengangkat politik nilai fokus kepada agenda memperkukuhkan ekonomi dan perpaduan dalam negara. Ia seharusnya didukung oleh semua pihak termasuklah pembangkang tambahnya. Jadi sebelum ini Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan pentadbirannya bersifat kuku besi dalam soal isu 3R. Sebaliknya jelasnya apa yang tak diizinkan adalah hasutan, ajakan ke arah keganasan atau menimbulkan pergaduhan antara kaum. Jadi pada masa yang sama Datuk Seri Anwar menegaskan dia tidak akan berkompromi dia dalam soal keselamatan rakyat. Katanya ada pembangkang mengatakan, ya kita zalim, kita tak boleh bicara soal 3R. Tak betul kata Datuk Seri. Kalau nak bicara soal agama Islam atau agama lain, tak nak bicara soal kaum, tak puas hati atau tak bantah, itu semua diizinkan katanya baru-baru ini. Jadi sahabat semua, ya itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, yang mengatakan bahawa apa yang sedang ya dilakukan oleh pihak pembangkang hari ini adalah sesuatu yang amat-amat memalukan. Ya, mereka sanggup ya untuk memutarbalikan fakta kononnya kerajaan ini zalim hanya kerana mereka membuat dakwaan kononnya kerajaan hari ini membantah, menzalimi mereka ya, dari mereka menyuarakan isu bangsa dan agama. Yang menjadi soalnya ada sahabat semua, dalam kita berbicara, pada pandangan saya bicara tentang bangsa dan agama, semua itu diperbolehkan. Tapi kita ada batasnya, jangan sampai menghasut, menyemai kebencian, menunggang agama seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS khususnya, yang seringkali kita lihat ya menggunakan isu agama dan bangsa ini. Dan yang paling penting, yang paling memalukan lagi adalah apabila mereka sanggup ya mendajalkan masyarakat kaum bukan Islam, yang mengkafirkan mereka. Tetapi apabila mereka perlukan undi, mereka pula sanggup memberikan cadangan, kononnya perlu kawin dengan kaum bukan Islam, bukan berbangsa Melayu untuk menambah undi. Inilah betapa hipokritnya sahabat-sahabat semua pemimpin-pemimpin daripada parti PAS ini, dan disertakan bersama dengan Bersatu, Gerakan Perikatan Nasional. Jadi sahabat semua, itu antara sedikit ya perkembangan yang menarik saya kongsikan. Apa pandangan anda? Jadi anda boleh berikan ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun keangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.